Bersama saya Masrua Malak dalam rentasan berita edisi 1399. Antara paparan utama. Kalau tak buat onar, kenapa gelabah sangat? Sakit sama mengaduh, luka sama menyium. PN tidak boleh diharap. Malaysia Madani bertepatan dengan namanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau tak buat onar, kenapa gelabah sangat? Prinsip Malaysia Madani yang diketengahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah hasil pengalamannya selama lebih 4 dekad dalam bidang perkhidmatan awam, mengepalai beberapa kementerian dalam kerajaan, menerajui beberapa badan antarabangsa serta menjadi pendidik di beberapa universiti berprestij dunia. Usaha beliau mengembalikan negara ke landasan yang benar dari segi ketulusan takbir urus dan pemantapan ekonomi memerlukan iltizam dan sokongan semua pihak. Anwar terus mengulangi tekadnya memerangi rasuah di negara ini bagi memulihkan kembali nama Malaysia di mata dunia. Pengerusi Pakatan Harapan PH itu menegaskan tiada pihak akan terlepas sekiranya melakukan rasuah bagi menggayakan diri atau keluarga mereka. Tambahnya, beliau sendiri sedia memberi kerjasama untuk disiasat sekiranya didapati terlibat dengan rasuah. Kalau kata saya terlibat kes rasuah, gunakan wang menggayakan Wan Azizah, Nurul Izzah dan anak-anak, itu boleh bawa ataupun lapor kepada pihak berkuasa, katanya sambil turut menegaskan tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana menteri serta timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan maupun bekas menteri sekiranya mereka terlibat dalam kes rasuah. Mengulas siasatan pihak berkuasa terhadap beberapa individu yang disyaki terbabit rasuah baru-baru ini, Anwar menegaskan beliau tidak pernah mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat mana-mana individu semata-mata untuk membalas dendam. Selaku Perdana Menteri jelasnya, arahan diberikan agar semua badan penguatkuasaan seperti SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Bank Negara dan Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan tanggungjawab dengan tegas dan berani. Kalau saya melakukannya, maknanya kita serupa saja dengan pimpinan dahulu, tambah Anwar. Nampaknya ketegasan Anwar mahu membantras rasuah menyebabkan kumpulan geng penyakau besar merasa terdesak sehingga terpaksa mengugut Perdana Menteri. Pengerusi Pertubuhan Jaringan Insan Madani Aidil Amin Yazid berkata pihak terbabit terpaksa mengugut untuk menghalang kemarahan Anwar kerana takut dikenakan tindakan. Dalam pentadbiran kerajaan perpaduan, rakyat dapat menilai langkah-langkah yang diambil PM bagi mengatasi ketirisan wang dan menghapuskan amalan korup dalam pentadbiran. Tidak perlu hendak ugut kerana rakyat dah tahu bagaimana kerajaan yang wujud hari ini mampu melakar masa depan negara dengan adanya seorang pemimpin yang mempunyai visi dan matlamat berpandukan egalitarianisme, iaitu semua manusia pada dasarnya sama dari segi taraf nilai atau moral secara asasnya. Sungguh pun masih ada jurang ketidaksefahaman politik, namun kewujudan sebuah negara berdaulat memberikan jaminan kesejahteraan kepada semua tanpa mengira kaum, agama dan bangsa, katanya dipetik Suara Keadilan. Setiausaha Cabang Keadilan Ampang itu berkata demikian mengulas pendedahan Anwar sebelum ini yang mendakwa menerima ugutan daripada geng penyakau selepas pentadbirannya secara terbuka menyatakan dekad menyelamatkan negara daripada tindakan individu yang merompak kekayaan negara. Bukan mudah untuk melakukan satu perubahan tanpa sokongan, tapi mudah untuk menghancurkan kerana sakit hati, kerana ruang korupsi sudah ditutup.
Reformasi tidak boleh berlaku sekelip mata, tetapi keazaman dalam setiap insan untuk bersifat ihsan sebagai sebuah masyarakat Malaysia Madani mampu melakar semula kisah negara kita, jelasnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sewajarnya ditabik dan disokong penuh oleh rakyat Malaysia dalam usaha beliau melawan jurung-jurung rasuah. Tidak hairanlah jika ada pihak tertuduh yang kini menggelabah dan tidak lena tidur telah kehabisan modal dan dengan alasan tempang menuduh kerajaan dan SPRM melaksanakan dakwaan terpilih. Namun, apabila tuduhan terkena kepada bilis-bilis kecil yang melahap laba-laba kecil, tiada siapa yang cuba mempertahankan tertuduh sebagai tuduhan terpilih. Anwar juga menegaskan bahawa segala siasatan terhadap rasuah skala besar mesti diteruskan untuk membongkar dan bertindak kepada individu utama yang terlibat. Anwar membangkitkan bahawa ahli-ahli parlimen bercakap soal keadilan, menolak kezaliman dan fitnah, maka jangan hukum orang tanpa bukti. Jangan pula ada pihak menggunakan ayat Al-Quran untuk hukum pihak pimpinan yang cuba melaksanakan undang-undang dan kehakiman seadil-adilnya bagi menolak kezaliman. Sebagai Muslim yang bertanggungjawab, adakah pembangkang yakin ada bukti bahawa Anwar telah campur tangan untuk mendakwa sesiapa? Jika tidak ada bukti, maka itulah kezaliman yang menggunakan agama dan memfitnah orang demi memperlihatkan kemuliaan diri. Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau kita tak buat onar, kenapa hendak gelabah? Sakit sabar mengaduh, luka sama menyiuk. Melayu mudah lupa. Mungkin itu satu ungkapan yang sangat sinonim dengan figura politik yang juga bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang kononnya mendakwa DAP dengan kedudukan 40 kerusi di Parlimen akan menggugat kedudukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai respon, Setiausaha Agungnya Anthony Loke Siu Fook berkata Mahathir mengeluarkan kenyataan tidak berasas kononnya DAP akan menggugut Perdana Menteri untuk mengubah kedudukan Islam sebagai agama rasmi. Beliau dengan tegas mengulangi pendirian DAP bahawa semua ahli parlimen parti itu akan mempertahankan perkara asas dalam perlembagaan persekutuan termasuk menghormati kedudukan Islam sebagai agama bagi persekutuan. DAP tidak pernah dan tidak akan mempersoalkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Dakwaan Mahathir adalah satu tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab. Saya rasa amat kecewa dengan dakwaan Tun kononnya DAP akan menggugat Perdana Menteri. Apakah beliau sudah lupa bahawa semasa beliau menjadi Perdana Menteri dari Mei 2018 hingga Februari 2020, beliau didukung oleh 42 ahli parlimen DAP? Adakah DAP pernah menarik sokongan daripada beliau atau menggugut kedudukannya? Soalnya dalam satu kenyataan dipetik Harapan Daily. Mahathir mendakwa Anwar yang juga ahli parlimen Tambun terpaksa menurut manifesto DAP supaya parti itu tidak menarik diri daripada kerajaan hari ini. Pengerusi Proklamasi Melayu itu mendakwa DAP mempunyai pengaruh besar dalam pentadbiran Anwar seperti mempergunakan orang Melayu demi kepuasan sendiri. Anthony Loke juga berkata, adakah Tun lupa tentang visinya untuk melahirkan bangsa Malaysia melalui Wawasan 2020 dan mengapa hari ini beliau sanggup mengambil satu pendirian yang begitu bermusuhan dengan masyarakat berbilang kaum di Malaysia? DAP tidak akan bermusuhan dengan mana-mana kaum. Kita akan terus berkhidmat demi negara dan memainkan peranan untuk membina sebuah masyarakat yang bersatu padu berasaskan prinsip-prinsip rukun negara. Tun Dr. Mahathir tidak perlu bimbang, Malaysia akan sentiasa kekal sebagai anggota OIC di bawah kerajaan perpaduan, ujarnya lagi. Sementara itu, ahli parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman turut mengulas kenyataan Tun Mahathir dengan mengingatkan bahawa kemerdekaan Malaysia dicapai melalui perpaduan rakyat pelbagai kaum dan agama. Sabah dan Sarawak bergabung sebagai rakan kongsi yang sama, menunjukkan komitmen kita terhadap keterangkuman. Hari ini, rakyat Malaysia mengutamakan identiti nasional bersama mereka dari mana-mana etnik atau tanah air nenek moyang. Rakyat Malaysia yang lahir hari ini bangga dipanggil rakyat Malaysia, bukan India atau China.
Kesetiaan kami terletak pada Malaysia, bukti kekuatan kami dalam perpaduan, katanya dalam kenyataan dipetik Malaysia Kini. Benar dakwaan Dr. Mahathir Mohamad bahawa tindakan mempromosi negara berbilang bangsa adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan adalah sangat danggal dan perlu disangkal. Tun Mahathir turut mendakwa Anwar Ibrahim terpaksa menuruti manifesto DAP untuk menjadikan negara ini berbilang kaum dan tanpa agama rasmi kerana parti komponen Pakatan Harapan PH itu mempunyai 40 kerusi parlimen, juga sesuatu yang amat mengecewakan kerana ianya keluar dari mulut seorang negarawan. Kenyataan Tun Dr. Mahathir sangat tidak berasas dan adalah perlu ditegaskan bahawa semua ahli parlimen DAP menghormati Perlembagaan Persekutuan termasuk kedudukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Malah ketika permulaan mewujudkan kerajaan perpaduan November tahun lalu, UMNO yang membawa agenda bangsa Melayu sendiri mengakui bahawa DAP sangat menghormati dan menjunjung perkara-perkara yang telah termaktub dalam perlembagaan. Dan ia telah dibuktikan dengan gabungan mantap kesemua bangsa, kaum, budaya dan agama dalam kerajaan sedia ada. Sejak negara mencapai kemerdekaan, Malaysia terkenal sebagai sebuah negara berbilang kaum yang dapat hidup bersama secara aman. Malah visi Tun Mahathir sendiri untuk melahirkan bangsa Malaysia melalui Wawasan 2020 yang diperkenalkan pada tahun 1990. Adakah Tun Dr. Mahathir sudah lupa semua itu? Kemana hilangnya visi dan visi ini? Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk. PN tidak boleh diharap. Pentadbiran dahulu bukan sahaja menghentikan perkhidmatan feri ikonik tetapi juga memusnahkan terminal dan menyebabkan feri ikonik tidak boleh berlabuh, maka susah untuk pulihkan perkhidmatan feri ikonik serta-merta, kata Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bagan Lim Guan Eng dalam satu kenyataan. Menurut Guan Eng juga, perkhidmatan feri ikonik lama itu hendak dipulihkan. Kos operasi yang ditanggung kerajaan lebih 30 juta ringgit. Namun, kerajaan kini berhadapan dengan masalah yang lebih rumit kerana terminal feri telah dimusnahkan oleh kerajaan dahulu yang terlebih pandai. Membaiki dan memulihkan feri ikonik semula sahaja tidak memadai kerana tidak ada tempat untuk berlabuh, ujar Guan Eng. Nah, itulah kejayaan hebat Kerajaan Perikatan Nasional setelah langkah Sheraton pada Februari 2020. Operasi feri ikonik ke Pulau Pinang dihentikan mulai 1 Januari 2021. Bukan hanya penduduk seberang perai tidak dapat berulang-alik menggunakan feri ikonik Pulau Pinang, malah pelancong dari tanah besar negeri-negeri lain kecewa kerana tidak lagi menikmati perjalanan laut yang mengasyikkan. Tiada lagi swafoto di dalam feri buat kenang-kenangan. Namun, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Mohamed Yassin pula membuat kesimpulan kerajaan perpaduan tidak boleh diharap seperti yang dilapor FMT. Kononnya, dalam 7 bulan Anwar belum menunjukkan kemampuan mengurus negara. Rakyat nak tahu apa rancangan kamu? Apa jadi? Tiada apa-apa, ujarnya. Bukan sahaja Muhyiddin menyifatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh diharap, beliau juga mempersoalkan peranan jawatan kuasa jemaah menteri yang ditubuhkan untuk menangani kos sara hidup menurut laporan. Bagi Muhyiddin, tentu tiada apa-apa kerana beliau bukan membuat penilaian objektif terhadap Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Sebaliknya, apa yang Gerombolan Perikatan Nasional lakukan ialah sibuk memutar isu 3R, iaitu bangsa, agama dan institusi diraja kerana mahu mencipta kebencian antara kaum di negara ini. Kerana gairah untuk menawan Pulau Pinang, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor mencanang cerita kononnya pulau itu milik Kedah sehingga membayangkan agar Perlembagaan Persekutuan dipindah untuk tujuan tersebut. Menurut Guan Eng, pemimpin DAP akan terus bersuara tanpa rasa takut atau pilih kasih terhadap rasuah yang mempertahankan hak rakyat Malaysia daripada dibuli oleh pelampau dalam PAS dan PN. PAS berkelakuan tidak berbeza dengan ayam berkokok berderai-derai ekor gelumang najis.
Mana mungkin pemimpin DAP yang mempertahankan hak Pulau Pinang untuk wujud sebagai sebuah negara berdaulat yang dilindungi dan disahkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan Majlis Raja-Raja boleh dianggap menyentuh isu 3R. Beliau berkata demikian sebagai membalas kenyataan Ketua Penerangan PAS Khairi Nizam Khairuddin bahawa DAP menggunakan isu 3R. Sebagai tindak balas kepada kritikan dan pembelaan saya terhadap hak Pulau Pinang untuk wujud sebagai sebuah negeri, Sanusi bertukar menjadi rasis dengan bertanya sama ada saya berani bercakap tentang sejarah dengan bertanya bot mana saya datang ke Malaysia. Ini bukan sahaja ekstremis dan perkauman tetapi juga tidak bertanggungjawab dengan mengabaikan fakta bahawa bukan sahaja saya malah kedua ibu bapa saya dilahirkan di Malaysia, bidasnya. Tegas Guan Eng, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang paling banyak mengeluarkan kenyataan menyentuh sensitiviti 3R dengan sengaja memburukkan, mengaibkan, mendiskriminasi dan membuli orang bukan Islam. Daripada pucuk pimpinan Perikatan Nasional sehinggalah kepada para walaun, pentaksub merekalah sebenarnya yang tidak boleh diharap. Setelah berkuasa menerusi tebuk atap, Kerajaan Perikatan Nasional membatalkan dasar Kerajaan Pakatan Harapan yang menurunkan bilangan cabutan khas nombor ekor 8 kali setahun dan menaikkan menjadi 22 kali kerana hendak mengutip cukai dosa daripada industri maksiat tersebut. Seolah-olah tambahan cabutan khas judi itu boleh diharapkan untuk menolong rakyat. Sebaik saja Anwar Ibrahim mengambil alih Putrajaya 7 bulan lalu, cabutan khas nombor ekor itu kembali kepada 8 kali. Jangan lupa, Kerajaan Perikatan Nasional mewujudkan program Jana Wibawa kononnya untuk membantu kontraktor Bumiputera pasca COVID-19. Tetapi kita semua maklum, bukan saja program itu dicemar dengan skandal dakwaan rasuah pimpinan Bersatu, malah bukan Melayu turut dibumiputerakan. Justru, harapan apa yang ada pada Perikatan Nasional? Presiden Bersatu ini menjadi Perdana Menteri menerusi pengkhianatan terhadap rakan dan rakyat yang mengundi partinya kepada pilihan raya umum ke-14 lalu. Apakah beliau layak untuk mencemooh pihak yang dikhianatinya setelah hilang kuasa kerana salah percaturan sendiri? Rakyat Pulau Pinang perlu sedar yang tiada apa-apa yang mampu ditawarkan oleh Bersatu, PAS dan gerakan gerombolan yang bergabung dalam Perikatan Nasional demi menjadikan Mahyadin Perdana Menteri. Cukuplah dengan kehilangan feri ikonik Pulau Pinang, jangan hilang kewarasan kerana terpengaruh dengan naratif terdesak pimpinan Perikatan Nasional. Memetik kata-kata Perdana Menteri, biar Pulau Pinang diperintah oleh orang yang cerdik. Malaysia Madani bertepatan dengan namanya. Jom Channel melihat antara kementerian yang nampak begitu proaktif cuba menjangkau seluas mungkin perkhidmatannya kepada rakyat marhen ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang diterajui oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub. Bersandarkan wadah rahmatan lil alamin yang menerima leverage daripada dua rukun madani iaitu daya cipta dan ihsan untuk menghasilkan produk yang visible serta boleh dinikmati oleh rakyat. Hari ini KPDN melangkah setapak lagi dengan memperkenalkan jualan rahmah bergerak berasaskan konsep kedai cari rakyat. Saya berbesar hati mengumumkan inisiatif yang terbaru di bawah payung rahmah iaitu jualan rahmah bergerak sebagai usaha membantu golongan sasar mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih murah secara terus. Saya percaya konsep kedai cari rakyat ini dapat mengurangkan serba sedikit beban rakyat terutama bagi mereka yang tidak mempunyai kemudahan bagi mendapatkan barangan keperluan harian. KPDN akan berusaha keras untuk memperluaskan usaha ini terutama ke kawasan luar bandar, ujar Salahuddin dalam kenyataannya di Facebook rasmi beliau. Salahuddin yang juga timbalan Presiden Amanah memberitahu jualan rahmah sempena sambutan Hari Raya Aidiladha 2023 yang dianjurkan di 640 kawasan Dewan Undangan Negeri mendapat sambutan menggalakkan daripada rakyat Malaysia. Terdahulu, beliau mengumumkan bahawa KPDN telah memperluaskan inisiatif Payung Rahmah dengan pengenalan pakej rahmah insuran dan pakej rahmah takaful.
Ia merupakan hasil kerjasama KPDN dengan Alliance General Insurance Malaysia Berhad serta Jenama Insurans dan Takaful Etika yang diterajui secara bersama oleh Etika General Insurans Berhad dan Etika General Takaful Berhad, kata Menteri KPDN Datuk Seri Salihuddin Ayub. Menurut beliau, Alliance menawarkan insurans perlindunganku, Alliance for All, perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM50,000 dan perlindungan motorcycle plus, perlindungan tambahan sehingga RM10,000 untuk penunggang dan pembonceng motosikal. Sementara itu, Etika pula menawarkan produk seperti insurans kemalangan diri Rahmah dan takaful kemalangan diri Rahmah. Insurans kemalangan diri Rahmah dan takaful kemalangan diri Rahmah ini menawarkan pampasan kepada peserta yang mengalami kecacatan kekal akibat kemalangan atau penyakit atau kematian akibat kemalangan dengan nilai perlindungan sehingga RM80,000. Peserta pelan ini hanya perlu membayar premium atau sumbangan bulanan serendah RM5 sahaja. Semoga tawaran insurans dan takaful pada harga yang lebih rendah ini dapat membantu rakyat Malaysia untuk memperoleh perlindungan pada harga berpatutan, tegas Salahuddin. Pemimpin Perikatan Nasional tidak perlu payung Rahmah untuk membeli barang dengan harga murah atau menikmati menu Rahmah iaitu makanan berharga RM5 sahaja. Malah, seorang ahli Parlimen Perikatan Nasional daripada PAS, Halimah Ali pernah mendakwa di Parlimen bahawa menu Rahmah berkualiti rendah dan boleh mendatangkan kanser dan autism. Kenyataan tersebut dikecam pelbagai pihak termasuk daripada Kumpulan Autism Inclusiveness Direct Action Group AIDA atau Autism Initiative Malaysia High Aim High bahawa melalui inisiatif menu Rahmah boleh meningkatkan risiko kesihatan termasuk autism. Dalam kenyataannya, AIDA berkata Halimah memberi tanggapan yang salah kepada orang ramai seterusnya menimbulkan stigma dan kepercayaan yang besar bahawa autisma berpunca daripada penjagaan yang kurang baik dan ditentukan oleh tahap pendapatan keluarga. Kenyataan Halimah adalah tidak bertanggungjawab dan tidak berdasarkan fakta atau data saintifik. Hakikatnya, komuniti autistik dan penjaga mereka menghadapi banyak cabaran dalam pengalaman hidup masing-masing, katanya. Saban hari mereka bercakap sipolan itu akan melompat ke Perikatan Nasional. Sipolan ini bergaduh sesama sendiri. Wadah Rahmatan Lil Alamin yang diejek oleh pimpinan PAS dan para walaunnya jelas sekali jauh lebih bermakna berbanding dengan hasutan wujudnya musuh Islam di negara ini. Namun lebih tepat jika sikap mereka umpama kera mendapat bunga setelah cubaan untuk mengambang di Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat gagal. Mereka tidak menghargai kemenangan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Parlimen. Sebaliknya, peluang untuk menunjukkan prestasi yang baik sebagai pembangkang itu dipersia-siakan dengan mengkritik usaha kerajaan perpaduan tanpa fakta seperti yang berlaku kepada menu Rahmah. Mungkin pemimpin PAS masih sakit hati kerana Salahuddin, salah seorang panglima perang parti itu, bermufarakah dari kepimpinan Tan Sri Abdul Hadi Awang dan menyertai amanah. Namun, ibarat benih yang baik dicampak ke laut menjadi pulau, dilontar ke langit menjadi bintang, jatuh ke daratan menjadi pohon berbuah nan rindang. Tahniah kepada seluruh warga KPDN. Usaha kalian sangat dihargai. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romalak, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.